Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi di dalam kelas sirah tahun 4. Seperti biasa, sebelum daripada kita mula kelas, awak tutup dulu video ni dan baca doa seperti yang kita baca di dalam kelas. Dan boleh buka balik selepas baca doa. Okey. Hari ni hari Rabu, 16 Jun 2021. Okey, apa yang kita akan belajar hari ni? Okey. Kalau masih ingat minggu lepas kita belajar tentang perang Khandaq. Okey, perang Khandaq. Okey, terlindung sikit Perang Khandaq ataupun perang Al-Ahzab. Okey. Dan hari ni kita nak sambunglah lagi sikit tentang perang Khandaq ataupun perang Al-Ahzab ni. Okey. Sebelum kita sambung, kita tengok semula ayat surah Al-Ahzab ayat 10 hingga 11 yang kita baca minggu lepas. Okey, ayat ni tak ada dalam buku, tapi kalau awak buka Al-Quran, sebenarnya ayat ni menceritakan tentang tentang perang Al-Ahzab yang kita akan belajar ni. Okey. Mak Animah tak akan bacakan sekali lagi. Cumanya untuk ulang kaji sahajalah. Dalam ni diceritakan tentang perang ni perang yang agak dahsyat lah, kerana dia gabungan antara ramai orang yang melawan tentera Islam, kan? Okey, kita pergi satu-satu. Okey. Ulang kaji daripada yang lepas jugalah. Nama perang ni adalah dua nama. Perang yang sama tapi dua nama. Dikenali dengan dua nama, Khandaq dan juga Al-Ahzab. Dipanggil sebagai Khandaq kerana ada gak parit, kan? Parit. Dan dipanggil sebagai Al-Ahzab kerana perang ni merupakan perang melawan satu pakatan. Bukan musyrikin Mekah sahaja seperti perang-perang sebelum ni, perang Badar, perang Uhud, kita hanya melawan musyrikin Mekah. Tapi untuk perang Ahzab ni kita melawan beberapa kumpulan. Gabungan antara beberapa Bani Yahudi dan juga kaum musyrikin Mekah. Okey. Kita tengok kan, Khandaq ni macam mana Khandaq ni mengepung ataupun parit ni mengepung kota Madinah ni. Kalau kat sini ni Jabal ni adalah bukit. Bukit. Okey. Yang ni parit, kan? Dekat pintu masuknya ada parit. Okey. Lepas tu yang ni Yahudi Bani Quraizah ni, kalau ingat lagi, dia sepatutnya dialah yang jadi benteng pertahanan Madinah ni. Tapi dia mengkhianati, kan? Mengkhianati perjanjian baik antara orang Yahudi dengan orang Islam di Madinah. Okey. Tengok sikit lagi ulang kaji daripada yang lepas. Bila tarikh dia, Syawal tahun ke-5 Hijrah ataupun 627 Masihi. Okey, Mak Lim pergi cepat-cepat sebab yang ni hanyalah ulang kaji daripada yang lepas. Dan ni antara pakatan yang terlibat: orang kafir Quraisy, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Ghatafan dan juga Yahudi Bani Quraizah. Mu'alimah warnakan lain ni, ingat, kerana Bani Quraizah ni dia satu-satunya Yahudi yang berada di dalam Madinah. Tapi dia juga mengkhianati orang Islam. Okey. Tentera yang terlibat 3,000 tentera Islam dan juga 10,000 tentera Al-Ahzab. 3 kali ganda, 3 lebih kali ganda. Okey. Sebab berlakunya perang Khandaq atau Al-Ahzab ni adalah dendam musyrikin Mekah dan juga dendam Yahudi Madinah kepada kepada orang Islam dah. Okey. Hari ni pula, apa yang kita akan belajar tentang perang Khandaq dan juga perang Al-Ahzab ataupun perang Al-Ahzab ni. Pertama, apa yang terjadi dalam perang tersebut. Okey. Yang kedua, kalah ke menang? Kalah atau menang? Okey, yang ketiga, sama ada kalah atau menang, apa sebab kalah ataupun sebab menang.
Dan yang keempat, tokoh ataupun nama-nama penting yang kita kena ingat dalam perang Khandaq ni. Okey. Boleh buka awak punya buku teks muka surat 25. Okay, kejap. Buku teks muka surat 25. Okey, Muallimah akan besarkan muka surat ni. Okey. Okey. Kita baca sama-sama. Semasa kerja menggali parit itu dilakukan, orang munafik tidak menampakkan kesungguhan mereka. Masa gali parit tu, orang munafik ni dia tak dia buat-buat tak bersungguh. Okey. Mereka melakukan kerja sekadar untuk mengaburi mata orang-orang Islam. Dia hanya sekadar nak kata supaya dia ni seolah-olah bersama dengan orang Islam jugalah, padahal dia tak nak pun sebenarnya. Malah mereka juga mencuba menaburkan keraguan dan perpecahan dalam kalangan orang-orang Islam. Dia hasut orang-orang Islam ni supaya takut untuk berperang melawan Pakatan Al-Ahzab tu. Okey, apabila sampai di Madinah, mereka ni siapa? Orang tentera Al-Ahzab tu lah. Terkejut melihat parit yang telah terbentang luas. Okey. Kuda mereka tidak dapat melepasi parit itu. Mereka begitu hairan melihat jenis pertahanan yang begitu asing bagi mereka. Tak pernah jumpa dalam mana-mana perang ada orang gali parit. Kaum musyrikin mengambil tempat di sekeliling parit yang digali dan mengepung kaum muslimin. Ketika itu tidak berlaku pertempuran yang besar. Sebabkan mereka ni tak mampu nak melepasi parit tersebut, dia orang mengepung parit tu. Kepung parit tu. Mereka cuba merempuh masuk tetapi gagal. Ada yang terpaksa berundur dan ada yang dibunuh. Nak cuba juga walaupun nampak parit tu dalam, tapi nak cuba juga. Tapi ada yang terpaksa berundur, tak mampu, dan juga ada juga yang sempat dibunuh oleh tentera Islam. Okey. Sambungan daripada buku teks muka surat 25. Okey, Amru bin Wadi telah dibunuh oleh Ali bin Abi Talib. Masa dia cuba untuk melepasi parit tu kan. Okey. Allah. Selama 1 bulan kota Madinah dikepung musuh. Pengepungan itu menyebabkan kaum muslimin menderita kelaparan. Okey, sebulan Madinah ni dikepung oleh tentera Al-Ahzab ni. Mereka terpaksa berperang dalam keadaan berlapar sebab bekalan makanan tak boleh dibawa masuk kan. Okey. Ditambah pula dengan masalah apabila pemimpin Bani Quraizah atau Yahudi ni, iaitu Ka'ab bin Asad, lari ke pihak musuh. Yang di dalam sendiri tu, yang Alimah kata Bani Quraizah tu, sepatutnya dia adalah salah satu benteng daripada orang nak masuk Madinah tu, tapi dia mengkhianati. Okey. Pada saat genting itu, Nuaim, yang ni bukan Naim dah, Nuaim bin Mas'ud telah menawarkan khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memainkan peranan untuk menghasut kaum Yahudi supaya tidak menaruh kepercayaan kepada bangsa Quraisy dan begitulah sebaliknya, sehingga mereka berasa sangsi antara satu sama lain dan berpecah. Okey. Nuaim ni dia tak cerita lebih lanjut dalam buku awak, tapi Mu'allimah akan ceritakan. Nuaim ni dia baru masuk Islam. Masa dekat-dekat nak perang tu dia baru masuk Islam. Okey. Dan dia pun dengarlah mungkinlah masa tu orang tengah gali parit kan, dia masuk Islam. Dan dia tahu, maksudnya tentera Islam ni pun dah tahu yang sebenarnya tentera ni Ahzab ni ramai, termasuklah orang Yahudi sendiri kan. Jadi Nuaim ni orang tak kenal lagi dia sebagai orang Islam. Sebelum ni orang ingat dia ni orang kafir kan. Orang yang belum memeluk Islam, tapi dia memeluk Islam dekat-dekat dengan perang tu.
masa tu orang kafir tak kenal lagi dia sebagai orang Islam. Jadi dia menawarkan diri ni untuk pecah belahkan orang musyrikin. Dia pergi cakap ke orang musyrikin, Yahudi ni sebenarnya tak boleh dibuat kawan. Sebab dia ni mestilah takut dihalau daripada Madinah. Jadi dia tak akanlah berperang dengan baik kan. Okay, dan dia pun Nu'aim pun pergi pula dekat Yahudi. Kalau musyrikin Mekah ni, kalau dia menang, dia boleh balik ke Mekah. Tapi kalau Yahudi Bani Quraizah ni, kalau kalah dalam perang tu macam mana? Salah maknimah cakap tadi. Maksudnya kalau kaum musyrikin Mekah ni, kalau dia kalah pun dia tetap boleh balik ke Mekah. Tapi Yahudi Bani Quraizah ni, kalau dia kalah, dia akan dihalau dari Madinah. Jadi Yahudi Bani Quraizah ni pun macam ragu-ragu lah kan. Okey. Lepas tu, okey, kita tengok satu-satu soalan kita tadi. Apa yang terjadi ni, yang inilah yang paling penting. Dia dikepung 1 bulan. Okey. Kalah atau menang? Menang insya-Allah kan. Kita tengok sebab pula. Antara sebab menang ni, okey. Sebab menang ni adalah pertama, adu domba daripada Nu'aim lah. Nu'aim tadi, bin Mas'ud tadi kan. Yang kedua, strategi parit yang digali tu menyebabkan orang musyrikin ni tak dapat masuk ke Madinah. Dan yang ketiga ni tak diceritakan juga dalam buku awak, tapi sebenarnya Allah telah mendatangkan satu tentera Allah ni, iaitu ribut pasir. Kan? Ribut pasir. Okey, sebenarnya masa orang kafir ni mengepung Madinah ni, tak dapat masuk ni kan, orang Islam pun kelaparan kan. Lama-lama mungkin orang Islam ni akan mengalah. Tapi Allah datangkan pertolongan dalam bentuk ribut pasir sampai habis khemah-khemah orang Yahudi kan. Okey, orang tentera Al-Ahzab tu. Okey. Tokoh dalam perang Khandaq. Okey, nama tokoh dalam perang Khandaq, pertamanya ketua tentera Ahzab sendiri, iaitu Abu Sufyan bin Harb. Okey. Ketua tentera Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey. Antara tokoh lagi adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi iaitu pemberi cadangan bina parit. Pemberi cadangan untuk bina parit tu, Salman Al-Farisi. Nu'aim bin Mas'ud, pemecah belah tentera Ahzab. Dia yang mengadu sampai berpecah kan. Okey. Ka'ab bin Asad ni, dia pemimpin Bani Quraizah. Okey, yang ni Mu'alimah merahkan kerana dia ni sebenarnya bukan tokoh Islam lah, dia tokoh Yahudi kan. Dia pemimpin Bani Quraizah. Saja nak ingatkan nama, Ka'ab bin Asad. Okey, yang ni pun tak ada dalam buku awak, tapi Mu'alimah seronok nak ceritakan kepada awak satu nama ni, Huzaifah Al-Yamani. Okey. Huzaifah Al-Yamani ni dia jadi pengintip. Okey. Selepas daripada kena ribut pasir tu kan, dia orang tak nampak tau keadaan tentera Ahzab ni macam mana. Jadi Rasulullah mengarahkan kepada Huzaifah bin Al-Yamani ni, Huzaifah Al-Yamani ni untuk pergi ke tempat musuh. Dia kena turun parit tu, naik balik, pergi ke tempat musuh tadi tu kan. Okey. Kejap nanti Mak Animah sambung sikit. Sekejap lagi. Kejap. Okey, tadi Huzaifah Al-Yamani ni dia jadi dilantik oleh Rasulullah jadi pengintip. Okey. Sebabkan mereka tak nampak lah macam mana keadaan orang kafir ni selepas daripada ribut pasir tu kan. Okey. Jadi Huzaifah Al-Yamani ni sebenarnya mula-mula masa Rasulullah tanya tau, secara sukarela, okey, siapa yang nak jadi pengintip, nak tolong jadi pengintip? Tak adalah orang nak. Sebab jadi pengintip ni
berbahaya kan. Okey, tapi last Rasulullah ni bila dah tak ada orang nak, Rasulullah sebut nama Huzaifah Al-Yamani. Bila dah Rasulullah sebut nama Huzaifah Al-Yamani pun merelakanlah hati untuk pergi kan. Jadi pergi ni apa tu? Yang menariknya saya nak sangat cerita tentang Huzaifah Al-Yamani ni. Masa dia pergi mengintip tu, tiba-tiba kan malam tu dia orang duduklah sama-sama sekali dekat satu unggun api ni. Tapi gelap lah waktu tu keadaan tu kan. Tapi ketua dia cakap apa? Pastikan orang di sebelah kanan dengan sebelah kiri awak ni betul-betul daripada kalangan kita. Tak ada orang luar. Lepas tu Huzaifah Al-Yamani ni sudah macam mana ni? Kata tanya nama orang di sebelah kanan dan kiri kamu kan. So Huzaifah Al-Yamani ni dah tak takut lah juga. Tapi disebabkan dia ada satu keyakinan kan yang mesti dia ni mesti cuba jagalah maruah orang Islam ni elok-elok kan. Dia pun dia yang sergah orang kat sebelah dulu. Jadi bila orang tu dalam keadaan takut sebelah kanan dengan kiri tu kan, maksudnya dia tahulah nama orang sebelah. Jadi orang sebelah dah tak sergah dia lah tanya nama dia. Sebabnya orang yang sebelah kanan dengan kiri dia macam confirm lah yang dia dapat memastikan yang Huzaifah Al-Yamani tu salah seorang daripada dia orang jugalah. Sebab takkanlah dia nak tanya nama kan. Macam dia yang mulakan dulu. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Dah last tak ada yang dapat betul tahu. Tak ada yang dapat maklumat yang Huzaifah Al-Yamani ni sebenarnya pengintip daripada tentera Islam. Berani kan? Okey. Sebab tu walaupun nama Huzaifah Al-Yamani ni tak disebut dalam buku awak, tapi Muallimah nak cerita juga tentang Huzaifah Al-Yamani tu untuk kita kenal kan. Okey. Nuaim ni Nuaim kena ingat betul-betul. Besar peranan Nuaim ni dalam perang ni. Daripada dia orang ni kita panggil satu pakatan Al-Ahzab ni bersatu. Dia orang start berpecah belah tu kerana Nuaim. Okey. Salman Al-Farisi ni pula dia ni dinamakan Al-Farisi kerana dia berasal daripada orang Parsi. Tapi Nabi ni walaupun Salman Al-Farisi ni bukan dari kalangan orang-orang muhajirin kan, daripada keluarga Nabi sendiri, bukan daripada kalangan orang asal Madinah, dia pendatang, tapi Nabi meraihkan pendapat dia dan Alhamdulillah pendapat dia tu membantu kemenangan tentera Islam juga kan. Okey, pengajaran penghayatan sikit daripada perang Khandaq ni. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa menjadikan sesuatu. Islam sentiasa menang kerana Islam agama yang benar. Merancang sebelum melakukan sesuatu perkara. Okey. Sekejap. Ini membesarkan Okey, Allah Maha berkuasa menjadikan sesuatu. Maksudnya yang ni tengok. Dalam keadaan orang Islam semua takut kan. Walaupun kata ada parit tapi orang kafir ni tetap nak cuba untuk masuk ke Madinah. Okey. Tapi Allah pula dalam keadaan tentera Islam ni lapar kan. Lapar sebab terkepung. Allah datangkan pula ribut pasir untuk tolong orang Islam. Okey. Lepas tu Islam sentiasa menang. Okey. Merancang sebelum melakukan sesuatu seperti yang peristiwa yang parit tu lah. Kan Nabi berbincang sesama sahabat dia macam mana kita nak buat ni, orang nak serang kita berpakat-pakat pula. Okey. Jadi kita sebagai orang Islam kena merancang sebelum melakukan sesuatu perkara supaya setiap masalah kita dapat diselesaikan. Dan di dalam perang ni juga Nabi tak putus-putus buat solat hajat masa dikepung tu. Jadi kita pun kalau ada masalah seperti COVID sekarang ni, bolehlah murid-murid Seriti dah pandai solat hajat seperti yang kita belajar, boleh buat solat hajat berterusan supaya kita dapat hidup normal seperti sebelum-sebelum ni balik. Okey, yang ni pula latihan 1. Okey, latihan 1 ni tengok buku aktiviti muka surat 10. Okey, awak baca ni dan tandakan betul atau tidak pada yang ni jawapan ni salah ni. Jawapan orang dulu ni salah ni Okey.
Awak tengok ni baca dan tanda Okey. Yang ni kalau siapa yang tak tahu baca Jawi, boleh kontak Muallimah. Muallimah akan cuba bacakan untuk dia. Okey. Ataupun awak masuk dalam Google Meet, kita baca kita cuba baca soalan ni sama-sama Okey. Latihan 2. Okey, latihan 2 ni pula buku aktiviti juga muka surat 12. Okey. Yang ni jawablah, mengapakah perang Al-Ahzab dikenali sebagai perang parit? Siapakah yang mengetuai angkatan tentera Quraisy? Berapa lamakah Madinah dikepung oleh tentera Islam? Dan yang ni pilih jawapan yang betul. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Muallimah harap video pengajaran ni membantu awak untuk memahami tentang perang yang penting dalam Islam ni, iaitu perang Khandaq. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.